Hari ni Ya, Puan Nurhayati. Okey, dah dengar ke suara saya? Dah dengar? Sekarang ni kan apa? Bercakap seorang diri. Okey. Slow lagi. Okey, kita adjust lagi sound kita. Slow lagi. Kita naik atas ni sikit. Mana saya pun tudung ni? Yang ni okey tak? Orang Terengganu tanya, okey ke tak suara ni? Mikrofon pun nak berholiday. Okey, boleh Okey, jom. Kita tanpa kita membuang masa, ni dah 12 lebih dah. So hari ini saya mengucapkan selamat datang, selamat mendengar untuk sesi perkongsian hari ini. Untuk sesi 30 minit bersama terapis. Jadi hari ini bersama dengan saya ST Izana berkenaan dengan topik. Okey, jom. Berkenaan dengan topik reseptif dan ekspresif. Apa tu? Apa itu reseptif? Apa itu ekspresif? So saya akan bergerak dekat sini. Okey, supaya yang sedang bersama dengan kita ni dia boleh tengok slide ni dengan lebih jelas. Okey, jom. Okey. So reseptif dan ekspresif. Ni bahasa orang putih, bahasa Terengganu pula dah. Okey, kita ada dua kotak. Satu reseptif, satu lagi ekspresif. Alamak, kenapa ekspresif saya tertinggal I dekat situ Okey. So kita tengok dulu apa itu reseptif. Reseptif ni kalau kita fikirkan dia macam reseptor. Reseptor tu dia sesuatu yang menerima. Dia recept, menerima, okey? Itu secara bahasa mudah. Kalau kita ikutkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan reseptif tu adalah ni dia. Mudah, bersedia atau terbuka untuk menerima. Nak terima apa ni? Nak terima idea baru, cadangan baru dan sebagainya. Bermaksud reseptif ni dia kena sesuatu yang dia terima. Okey, terima itu nama dia reseptif. Okey, nampak gayanya semua baru nak masuk ni 8 orang, 9 orang bersama dengan kita pada hari ini. Manakah semua orang kebanyakannya dalam mood bercuti lagi. Ramai pergi holiday nampak gayanya. Okey. Seterusnya ni reseptif dan kita tengok apa yang dikatakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa itu ekspresif? Okey, ini ekspresif. Ekspresif ni dia bukan sesuatu, maksud kata dia adalah perbuatan. Dia adalah tulisan. Dia juga adalah lukisan. Sesuatu, bukan sesuatu yang dapat melahirkan sesuatu maksud, perasaan, tujuan dengan jelas. Sama ada dia melalui cetakan atau sebagainya. So kalau ikutkan Dewan Bahasa dan Pustaka, panjang lagi lah elaboration dia ni kat sini. Jadi saya ringkaskan, inilah reseptif, inilah ekspresif. Ekspresif tu express, yang kita keluarkan. Okey, so 10 orang bersama dengan kita untuk pagi pula dah, tengah hari ni. Boleh komen dulu sebelum saya nak terus pada slide yang kedua. Okey, suara saya okey ke tak okey? Kalau okey, tulis okey. Okey, okey. Siapa yang 9 orang ada bersama dengan kita? Check in dulu. Ada ibu siapa hari ini? Kalau nanti saya shock sendiri pula ni. Okey, seterusnya. Yang ini reseptif. Kalau sebagai speech therapist ataupun terapis pertuturan bahasa, kita akan
panjang sikit. Dia panjang, namanya receptive language skills. Lagi satu tu expressive language skills. Jadinya yang itu dia dah gabungkan dengan, kalau kita tukar bahasa Melayu, maksud dia jadi kefahaman. Receptive kefahaman, language tu bahasa, skill itu kemahiran. Bermakna kemahiran memahami bahasa. Kalau ekspresif pula, kemahiran ekspresif, mengeluarkan pertuturan bahasa. Dia satu. Okey, boleh dengar. Okey, very good. Terima kasih Cik Iliana. Bersama dengan kita juga ada Nutristar Salihah. Baru ke join kami ni? Ke tengah bercuti sekarang ni? Okey, seterusnya jom kita tengok dari sudut pandang terapis pertuturan bahasa. Yang dikatakan receptive language skill tu apa? Ni orang putih sikit hari ni. How your child understands language. Maafkanlah ya kalau pronunciation saya bahasa Inggeris ni tak berapa tepat ya. Maksud dia receptive tu macam mana anak kita ni dia memahami bahasa kita. Macam mana anak dia memahami dialek Terengganu. Macam mana anak memahami dialek Kelantan. Macam mana anak memahami dialek Perak contohnya. So kita dibahasakan dengan dialek. Kalau bahasa lain ada Mandarin, bahasa Cinanya. Okey, ada bahasa Jepun. Kan? Itu bahasa. Slow suara teacher. Okey. Slow. Suara saya masih slow katanya. Dengar tapi kurang jelas. Saya dah dekat dengan mic ni dekat mulut saya ni. Kat mana kita nak adjust sikit? Sekejap Ni dah dekat mic saya ni. Biasa tergantung kat sini suara dah jelas. Cik Na, suara saya memang slow slow. Ini mikrofon nak berholiday ni, slow juga ni. Ni dah full dah dekat saya punya setting ni. Suara saya pun dah sampai keluar pintu dah ni. Slow juga. Okey, sekejap. Kita adjust sikit. Kita adjust sikit. Okey, kita kembali dekat slide. Ni dah adjust sikit. Dah adjust sikit dia punya sounds. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak tanya siapa ya? Kasino Syafika, jauh ni dari Perak ni. Okey tak? Dah jelas? Okey, bagus. Terima kasih bagi saya feedback. Itulah saya kata mikrofon ni nak bercuti juga. Okey, boleh? Baru kuat suara puan. Ya, kita dah adjust sikit. Minta maaf ya atas kesilapan, bukan kesilapan, technical issue. Okey, dah kuat. Okey, jom. So receptive language. Saya pun terbelit dah ni dah. Language skill tu macam mana anak dia memahami sesuatu bahasa. Kita tengok pula apa yang dikatakan ekspresif. Okey, sekejap kat sini. Okey, ekspresif tu macam mana anak menggunakan perkataan untuk dia mengekspreskan, mengeluarkan tentang diri dia, perasaan dia ke, fikiran dia ke, niat dia, tujuan dia. Okey? Okey, terima kasih yang bagi feedback kat saya. Okey, jom. Sekarang kita nak uji minda. Ada 2 slide tadi, lepas tu kita nak uji minda kita ni. Masuk-masuk dah boleh, dah kena uji minda Minda ni kena bangun sikit lepas dah cuti semua orang ni. Okey, kita tengok kita ada receptive, kita ada ekspresif. Marilah kita teka. Okey, kalau kotak A, saya tutup dulu sikit. Kotak A, dia ada, saya tunjuk kat sini, kebolehan memahami perkataan dan
bahasa. Okey, lepas tu dia ada ciri-ciri lagi. Yang kedua adalah kemahiran mendengar dan membaca. Dengar, baca. Okey, yang seterusnya adalah kemahiran bahasa pertama yang perlu dikembangkan. Okey, agak-agak kotak A ni reseptif ke ekspresif? Kalau reseptif, komen R, tekan dekat R. Kalau ekspresif, tekan E. Okey. Sementara saya go through dekat kotak B tu. B adalah kebolehan berkomunikasi. Kemahiran bertutur dan menulis. Dan yang seterusnya, yang B ni adalah dikembangkan selepas kemahiran kefahaman bahasa. Okey. Alhamdulillah kita dah ada 19 orang bersama dengan kita pagi-pagi ni. Untuk pagi lagi, tengah hari Okey, so dalam kotak A ni R atau E? Okey, R atau E? Kita bagi 2 saat untuk komen dekat chat box. Okey, R atau E? Kotak A adalah R. R kah? Atau E kah? Okey, jom. Okey, very good. Kita bagi claps hand. Okey, kita cari claps hand dekat sini. Yes. Clap hand. Untuk yang meneka, kotak A adalah R. Okey, lepas tu kotak B semestinya E, ekspresif. Itulah yang membezakan antara reseptif dan ekspresif. So sekarang ni saya secara terus terangnya adalah sedang menggunakan skill ekspresif secara lisan, bercakap dan juga bahasa badan saya. So kebolehan berkomunikasi, kebolehan bertutur dan menulis. Saya tak tulislah hari ni yang bersama dengan saya yang bukan menulis, menekan keyboard. Keypad, semualah kan. So ekspresif dikembangkan selepas kemahiran kefahaman bahasa. Bermakna kalau kita nak anak kita ni bercakap pelbagai bahasa ataupun bercakap sesuatu bahasa, kita kena masuk kata anak kita kena faham dulu baru dia boleh keluarkan. Kalau tak ada kefahaman, nak bertutur boleh tapi dia tidak efektif sebab dia bercakap sesuatu yang tidak faham. Maksud kata dia ulang balik. Pernah dengar tak anak yang kita macam tadi baru kejap tadi ayah dia komplain ataupun mengadu, dia kata teacher, bagi teacher lah kan anak saya ni dia selalu ulang. Dia selalu ulang apa yang dia tengok dekat TV. Jawapan saya, kemungkinan anak tuan kurang penguasaan kosakata. So apa yang dia faham tu, perkataan yang dia faham tu masih kurang. Jadi bila kurang, dia ada kecenderungan untuk ulang balik apa yang dia dengar, apa yang dia nampak. Sebab dia nak cuba tapi dia tak faham perkataan apa patut dia guna, ayat apa dia patut guna. Jadi dia copy, dia bertiru je, lepas tu dia cuba cakap. Kan? Okey. Terima kasih kepada yang menjawab kuis uji minda kita. Okey, seterusnya. Boleh setakat ni jelas, boleh faham apa itu reseptif, apa itu ekspresif. So kalau jumpa speech terapis, selalunya dua ni yang kita akan buat penilaian. So bila dah buat penilaian, baru kita tahu tahap sebenar anak kita tu kat mana dan komponen apa yang anak kita dia masih belum kukuh. Okey, seterusnya. Okey, nak faham ni, kita kata untuk memahami sesuatu, kebiasaannya ini secara umum, secara ringkas, kita perlukan 5 deria ni. Okey, 5 deria yang kita ada, yang Allah dah bagi dekat kita untuk kita memahami sesuatu perkara. Okey. Hai, nak main game lagi ni. Game tak game juga Ni dah jelas terang ni. Okey. Deria yang pertama adalah deria penglihatan.
Okey, ni dah simbol mata Simbol mata, penglihatan. Maksud kata anak akan dapat memahami sesuatu tu bila dia tengok. Bila dia tengok apa yang ada depan dia. Okey, dia tengok, lepas tu ada anak dia akan dapat faham bila dia dengar. Dengar apa perkataan yang kita sebut. Okey, so lepas tu anak akan boleh lagi faham bila dia sentuh. Kalau kita kata panas, bila kita kata panas, lihatnya dengan asap. Tapi ada setengahnya panas tu asapnya tak keluar. Okey, jadi kita kena bagi dia rasa sikit. Sentuh sikit. Itulah panas. Macam tu kan. Okey, sama juga kalau macam rasa. Rasa ni dah tu gambar lidah kan. Jadi dia kena rasalah. Rasa dengan lidahnya. Tapi ini kebiasaannya di peringkat awal kanak-kanak, kita ada namakan dia mouthing behavior. Dia suka masukkan sesuatu benda dalam mulut. Siapa perasan masa anak dia setahun ke bawah, dia suka masukkan sesuatu benda dalam mulut. Perasan ke tak perasan? Siapa anak dia pernah macam tu? Boleh berkongsi untuk sesi hari ini. Anak saya pernah masa dulu dia suka masukkan barang dalam mulut, habislah air liur semua kan. Lepas tu dia keluarkan. Tu kalau perasan, itulah fasa anak belajar. Dalam proses dia nak memahami sesuatu, dia akan rasa. Tapi bila yang ni melebihi dalam kata setahun setengah, dah 2 tahun masih lagi buat cara yang sama, dia jadi tak mature lah, tak matang. Sepatutnya dia punya yang behavior tu dia dah resolve lah. Dia sementara je yang itu Ada Yusuf Yusuf kan, anak Nur Kasih Syafiqah. Okey, pernah Okey, Cik Na kata biasa tengok iron board suruh anak rasa baju panas. Bagus Cik Na. Tu barulah dia faham. Oh, panas, bahaya. Ni kalau bercakap je nanti dia tak faham pula kan. Okey, so yang last mestilah bau. Okey, bau pun memainkan peranan. Terutama bagi anak yang nak memahami sesuatu benda. Kalau perasan memang ada bau tau. Contoh kalau perasan anak yang dia suka bau bolpen ke, ada bau dia pen tu. Lepas tu macam makanan dia ada bau dia, kat situlah dia kenal apa yang mak dia masak. Kan, kita pun dengan bau tu lah kita akan trigger kita punya taste bud, macam air liur ke apa kan. Jadi yang ni secara ringkas, biasanya 5 darian ni lah yang anak akan guna untuk fahamkan sesuatu. Okey, setakat ni okey. Kalau okey, komen okey. Okey. Kita dah 12.20. Okey, lepas tu dalam kefahaman juga yang penting adalah kosakata. Okey, dalam kosakata ni saya permudahkan untuk mengikut kategori. Okey, kebiasaannya kategori yang kata nama ataupun kata nama tu dia boleh katakan orang ataupun objek, itu yang dulu anak akan dapat. Okey, anak akan dapat. Selepas tu barulah kategori kata kerja. Kata kerja ni pun saya bahagikan mengikut, ada yang kata kerja rutin, ada kata kerja yang aras tinggi. Maksud kata kerja rutin ni makan, minum, tidur, buang, ambil. Itu yang rutin lah, yang kita selalu guna hari-hari. Yang aras tinggi ni kata kerjanya melipat, lap, gosok. Contoh dia macam tu lah yang jarang-jarang kita guna. Okey. Kalau pasal kata kerja ni, saya suka nak kongsi kebiasaannya anak yang datang ke sesi terapi, dia akan tersangkut dekat kategori kata kerja. Bila dia tersangkut kat kategori kata kerja, dia akan ada, dia sukar untuk buat ayat. Ayat dia satu je, dia tak boleh nak gabung. Sebab dia dah ada perkataan mak, contoh ibu, ayah, tapi dia tak ada kata kerja makan. Jadi dia tak boleh nak buat ayat. Melainkan kebiasaan juga kita akan tengok anak akan gabung dengan warna yellow ball. Itu pun mungkin dah biasa didedahkan dengan apa yang dia tengok dekat
Puan Duratul Fakira. Bila minum air sejuk, saya Amsyah akan sebut sejuk. Maknanya dia tahu sejuk tu macam mana. Betul Puan. Biasanya taste yang rasa ni dia berkenaan dengan sesuatu yang boleh dirasa lah. Okey, seterusnya kategori preposisi. Preposisi. Okey, preposisi ni kedudukan lah. Yang biasa kita akan tengok atas, bawah, depan, belakang, tepi. Ni tepi. Yang tu yang preposisi yang common lah, common biasa kita gunakan. Okey, seterusnya yang susah lagi adalah adjective. Adjective tu sesuatu yang adjective yang macam sejuk, panas tu satu adjective. Ni cantik ataupun hodoh, bersih. Apa lagi adjective ya? Kita kata warna tu pun adalah adjective juga. Kalau kita nak tengok, kita akan cari adjective ni susah sikit anak nak faham sebabnya dia adalah subjektif. So yang inilah dia akan gunakan 5 dia tu. Kalau kata bersih macam mana, dia akan tengok bersih dia macam mana. Kalau kotor mestilah sesuatu yang melekat. Tapi dia takkan rasa dengan lidah dia. Dia tak boleh guna yang tu. Okey. Tak apa Puan Syirah Hassan, belum terlewat sepenuhnya. Hari ni kita extend sikit masa kita atas sebab isu teknikal. Okey. So seterusnya ni saya dah senaraikan jenis ekspresif. Okey. So saya tak adalah senaraikan ikut umur ya. Saya senaraikan ikut kategori juga. Okey, vokalisasi. Apa yang dikatakan dengan vokalisasi? Vokalisasi ni vowel kita ada a, I, U, O. So ini biasa kalau anak dia akan yang tu dah vowel A kan. Tapi penggunaan dia punya hasil tu dia berintonasi ke, berhenti ke, berirama. Ataupun dia akan yang tu kita panggil vokalisasi. Kebiasaannya vokalisasi tu masa dah masuk kata dah start baby. Kalau kita tengok 5 bulan tu, bila 6 bulan bila kita dah bercakap tu kita cakap okey, dia akan cuba untuk membalas. Anak siapa juga ni? Anak siapa yang pernah juga vokalisasi ni? Ke tak perasan sebenarnya anak ni tengah vokalisasi? Okey. Selalunya kalau kita jumpa, kita akan cepat perasan kalau anak tu start babbling. Babbling tu nama pun babbling kan. Babble. Babble dia akan guna mulut. Antaranya me, ba. Okey. So itu kebiasaan dia. Lepas tu dia akan melompat pula. Dia akan teruskan pada bahagian jargon. Jargon ni kalau saya nak explain secara mudah adalah bila dia nak sebut sesuatu, ataupun kita pernah ada satu episod macam anak saya macam sebut ibu tapi sekali tu je nak sebut, lepas tu dah tak sebut dah. So dia macam jargon ni dia pernah cuba dan dia sebut tu macam ya tapi tak ya. Dia sure tak sure je. So itu adalah jargon kita panggil. Okey, lepas tu pada masa yang sama jenis ekspresif adalah ekspresi muka. Dia akan gunakan muka dia macam tersedih ataupun macam dia akan terkejut ataupun macam marah. Kan? So dia guna ekspresi muka dia untuk menggambarkan perasaan dia, rasa dia. Setakat ni okey ke ni? Setakat ni kalau okey, boleh komen okey. Kalau ada soalan boleh letak dekat chat box. So saya teruskan. Bagi anak-anak ataupun kita sendiri yang dia tak boleh nak vokal, maksud kata dia biasanya vokalisasi, babbling, jargon. Kat sini vokalisasi, babbling, jargon, ekspresi muka. So ada juga anak yang kita akan bantu juga, maksud kata dia sukar untuk mengeluarkan perkataan tapi dia boleh tulis. Jadi dia bolehlah gunakan tulisan dia. Ataupun kita akan tengok pesakit yang stroke ataupun yang pernah dapat angin ahmar, dia kan susah nak cakap balik. So tapi dia boleh tulis. So dia akan gunakan tulisan tu untuk bagi tahu sesuatu. Okey. Yang lukisan ni pun ada juga yang dia akan melukis apa yang dia cuba bagi tahu, tapi jarang-jarang lah kita jumpa. Anak pun ada anak dia akan menggambarkan apa yang dia rasa ataupun dia nak bagi tahu tu dengan lukisan. Memang ada anak yang macam ni. Okey. So kalau macam
perkataan, ayat ni, gaya badan sangat biasalah sangat biasa. So saya tak nak cerita banyak pasal perkataan ataupun ayat. Gaya badan banyak sangat. Macam pagi tadi pukul 10.30 pukul 10.30 saya ada terima satu new case. Satu kes baru, dia berumur 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Ni dari Miri tapi balik sementara ke Terengganu ni untuk tak tahulah ada kerja mak ayah dia kan dekat sini. So dia maksudnya duduk dekat Miri. So sementara dia ada dekat sini, mak dia datanglah bawa untuk sesi penilaian. So dari sesi penilaian tu anak ni dia bila kita tanya soalan dia tak boleh cakap, dia takkan menjawab. Tapi bila kita tengah main dengan dia, tiba-tiba dia dengar bunyi bel, bunyi loceng tu. Bunyi apa tu? Tiba-tiba dia keluarkan. So bila yang itu baru tahulah kita yang dia dah boleh buat ayat. Dan dia boleh juga gunakan ayat dan perkataan. So bila kita bagi puzzle, dia dah sebutlah kita tanya ni apa, dia akan jawab. Jawablah strawberry ke, jawab bekau, tapi banyak bahasa Inggeris lah dia jawab. Sementara dia nak keluarkan perkataan tu, yang dia banyak guna adalah gaya badan. Gaya badan yang hujung tu, sebab dia nak main dekat bahagian luar. Bahagian luar tu dia ada macam simple gym area macam tu. So dia akan buat dia akan bunyi macam tu, lepas tu tarik tangan, tunjuk dekat pintu. Itu pun gaya badan. So yang saya ingatkan dia tak boleh sebut perkataan lagi sebab mula-mula masuk tu macam tu. Oh rupanya dah boleh buat ayat. Okey. Sikit lagi. Puan Syirah Hassan tanya macam mana kalau anak sebut perkataan tu tapi lama-lama hilang perkataan tu. Dia nak jawab yang khusus kan. Dia hilang tu kita tak pasti sama ada hilang tu masih kalau ikut ke teori masih ada tapi dia tak guna. Dia hilang perkataan tu mungkin juga dia akan tengok sebab dia jarang-jarang guna, pada dia mungkin perkataan tu tak menjadi keperluan untuk disebut. Jadi dia tak akan sebut perkataan tu. Jadi nak dikatakan macam mana nak buat tu adalah kena create situasi, kena buat aktiviti yang mana dia kena keluarkan perkataan tu semula. Sebelum dia nak nak guna perkataan tu, kita sebagai ibu ataupun ayah, kita ingat sebut dulu, latih dia ikut semula. So start balik untuk mewujudkan suasana yang dia memerlukan penggunaan perkataan tu. Okey? Okey. Sekejap. Ni tulisan. So kita repeat sikit lagi. Jargon, ekspresi muka, lukisan, perkataan, ayat, gaya badan. Okey, bukan semua anak kalau dia didiagnose dengan autisma dia akan dapat bercakap secara lisan. Ada anak memang kita dah usaha dah buat terapi untuk bercakap secara lisan tapi tak boleh. Bila tak boleh kita akan gunakan alternatif lain. Kita panggil AAC, Augmentative Alternative Communication. Okey, so sekarang ni kita pergi seterusnya. Ni ada lagi ke tak ni? Okey, so saya ambil masa lagi 5 minit. Boleh 5 minit lagi? Lagi 5 minit je. Saya nak explain kalau untuk ekspresif ni, kemahiran yang penting sangat anak ada adalah imitation. Oh, saya pun nak kena praktis mula ni. Hari ni apa? Boleh Cik nak kata. Jom. Hari ni kita belajar Mandarin. Jangan lari pula, jangan tinggal saya seorang kat sini. Kita belajar bersama-sama. Apakah? Sikit je, kita main game sikit je. Ni kalau saya salah sebut, sebab kat sini siapa yang tahu guna Mandarin? Saya ni belajar dengan anak juga. Belajar dengan anak, belajar dengan ibu ayah. Masa saya kerja HUKM dulu, ada yang Chinese Mandarin kan. So saya belajar lah dengan mak ayah diorang macam mana nak sebut. Macam tu. Okey, so yang ni kalau perasan dekat sini yang tulisan Mandarin ni, ini dah dikatakan ekspresif tu dengan tulisan. Tapi kalau tanya saya pun tak tahu sebenarnya ini adalah tulisan dia. So sebutan dia adalah Yan Qing. Dia ada
Intonasi sikit. So kalau sebut Yanqing, itu maksud dia mata lah. So siapa yang tahu Mandarin jangan gelak saya tahu. Ni kita belajar bersama-sama hari ini macam mana kemahiran imitation ni, kemahiran meniru ni membantu anak untuk ekspresif. Okey. Masalah dia kalau boleh bercakap apa yang bersama dengan saya ni, boleh bagi respon, seronok ni. Ni saya seorang ni. Okay, so Yanqing itu maksud dia mata. Okay, mata. Ingat tau, kita ada game sikit belakang tu. Okay, seterusnya Piche, nose, hidung. Piche. Perasan tak dekat sini, huruf B ni dia tak jadi B tau. Dia bukan busy ni. Ini dia jadi P. Kalau Mandarin dia punya tulisan, dia punya pronoun B dia adalah P. Z dia ni bukan Z, bukan Z, tapi C. Macam tu. Peach. Okey ke tak okey ni nak belajar Mandarin ni? Saya kongsi sikit. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok kat sini. Telinga telinga tuo. Tuo. Okey. Seterusnya. Adakah parents saya ada yang Mandarin ke pagi ni? Cik Na dah gelak dah, Cik Na. Cuba ikut apa yang saya sebut. Baru kita tahu betapa senang atau susahnya anak tu nak belajar meniru. Tapi nak dapatkan ekspresif ni, kemahiran meniru ni yang sangat-sangat penting. Okey. Seterusnya. Mulut, masuk kata cui. Kalau korang cui pa. Ni cui. Z dia bukan zui ni cui. Lepas tu dia muncung, pasal ada intonasi. Yang tu yang Mandarin lah. Okey tak yang lain 22 orang bersama dengan saya ni? Nak suruh sebut pun tak dengar suara tuan-tuan dan perempuan ni. Okey, seterusnya head, kepala. To. Betul tak to? Saya dah confuse pula dah. Kalau ikut kita memang baca ikut BM. Jangan baca ikut BM. Lari. Lari maksudnya tu itulah maksud kata bila kita belajar bahasa. Bahasa kalau yang Mandarin ni tulisan ni pun dah lain. B dia pun dah bunyi lain. Okey, sekejap Okey, seterusnya okey, saya bagi gambar pula. Tadi kan dah cakap untuk memahami sesuatu guna gambar. Tadi saya dah bagi perkataan, tulisan. Esti Fazila, betul tak saya sebut ni? Segan pula saya ni. Esti Fazila dia tahu tau. Dia tahu, dia belajar pasal bahasa Mandarin ni. Tengok sekali lagi. Okey, Yanqing, mata. Okey, Piche. Ni dah tunjuk hidung dah. Tuo, saya dah tergelak dah ni. Telinga. Cui, mulut. Tuo. Tuo ke tu ni? Saya dah tak ingat dah T ni pronoun dia macam mana. Kepala. Okey, boleh? Boleh? Sikit je lagi ni. Baru kita tahu nak belajar satu-satu perkataan tu macam mana. Okey, kita nak kena susun sendiri. Okey. Yanqing ni apa? Yanqing ni apa? Boleh Puan Syira, Yanqing apa Puan Syira? Puan Cik Ina pun boleh. Okey, kita pergi kotak Yanqing. Okey, bagi tahu saya gambar apa. Saya nak tekan kat sini. Ada mata, telinga, hidung, kepala. Ni mata. Cik Ina kata mata. Yeah, very good. Kita bagi clap hand. Lama pula clap hand kita ni. Okey, lepas tu Piche. Macam gitu Okey, teka lagi. Ada 4 je lagi pilihan dia. Kepala, hidung, telinga, mata. Salah, mata dah ada. Hidung. Cik nak kata hidung. Ni hafal kedudukan ni.
Ya, betul. Hidung. Clap hand again. Okey, lagi tua. Okey, tua. Dengar kan? Dengar. Tengok. Tadi dah tengok tulisan, dah tengok gambar. Apa dia? Tua ada 3 lagi pilihan ni. Tak ada dah. Telinga. Cik nak kata telinga. Puan Syirah kata telinga. Telinga. Betul ke tak telinga ni? Betul. Clap hands again. Alah. Lambat sikit. So yang 2 lagi. Ada cui. Cui. Salah. Tu dulu dia pergi. Ni. Okay. So, yang itulah maksud dia. Kenapa penting sangat kemahiran meniru. So anak dah akan start tiru. Kata anak saya tak meniru. Sebab nak tiru tu dia kena dengar. Bila dengar dia kena tahu bunyi dia macam mana. Lepas tu dia kena simpan. Dan baru dia akan start keluar balik. Kita ingatkan meniru tu senang. Exam tu kot kita rasa macam senang. Tapi sebenarnya nak meniru sebut tu sebenarnya satu perkara yang mencabar lah. Terutama anak kita. Lagi-lagi kalau dia ada oral apraxia. Dia ada kesukaran untuk menggerakkan articulator dia, motor planning dia. Okay, so setakat ni kita tengok. Alamak. Okay, kalau tadi gambar, so sekarang ni sini saya yakin dah ni semua orang kebanyakannya dah hafal dah kedudukan. Yang ni mata. Ini dah hafal dah. So, tengok kita pun belajar dengan menghafal kedudukan. Hafal pattern. Kalau saya dah tukar-tukar sikit, mungkin dah keliru dah. Kan? Okey, so itulah yang dikatakan ekspresif. Ekspresif dan skill yang paling kita nak adalah anak ni boleh kemahiran meniru. Alamak, ada lagi last. Saya pun nak kena ingat juga ni. Ni dah last dah ni. Wait. Kejap saya nak kena recall balik. Yang ni saya ingat. Okey, salah pula. Okey, yang ini kalau tengok dia punya tulisan. Alamak, terlajak dah ni nak habis dah. Saya kalau tengok tulisan ni saya tak boleh nak baca, tapi kalau saya tengok tulisan ni saya boleh baca. Cik Mim fine. Kakak makan nasi. So gambar ni membantu anak kita faham macam mana nak sebut ni. Yang ni baby dia sebut bobo. Kejap ya. Yang saya tahu sui chow. Sui pao. Salah. Saya sebut salah. Sui pao. Tidur. Ni. Bobo sui pao. Kan susah sikit nak sebut ni. Bila dah makin dalam ayat, kita adalah makin susah kita nak sebut perkataan tu. Ni kita nak merasa macam mana anak tu rasa bila kita kena belajar bahasa. Macam mana kita nak tahu kita kena belajar bahasa lain. Macam tu lah susah sikit kita nak dapat tu. Okay, so last kali. Ni saya kongsikan dikatakan red flag. Red flag tu maksud kata bila kita nak bawa anak kita ni atau bila kita nak start risau. Okay. Last. Okay, bila anak ni dia tidak menunjukkan minat nak berkomunikasi. Dia macam tak layan kita. Kita bercakap dengan dia pun buat tak tahu je. Lepas tu bila anak dah 9 bulan, tak ada bebelan, tak ada babbling. Okey, yang ni bila dah setahun 5 bulan, 15 bulan, dia masih lagi belum ada satu perkataan yang bermakna. Okey, lepas tu bila dia dah umur 18 bulan, dia tak ada perkataan yang konsisten dia guna. Okey, itu red flag, tanda-tanda yang kita perlu risau. Bila dah 24 bulan, 2 tahun, dia tidak menggabungkan lagi perkataan tu. Okey, so ni bila anak pada 2 tahun juga, masalah memahami pertuturan anak. Kita ni susah sangat nak faham apa benda anak nak bagi tahu ni. Okey. So last kali bila perkembangan pertuturan dia tu dia macam perlahan je. Dah boleh tapi macam senyap je 2-3 bulan ni, tak ada dengar pun perkataan. So dia punya pertambahan tu dia tak berkala, dia macam slow and then terbantut ke. Itu pun sesuatu yang perlu dirisaukan lah. Okey.
Okey, so itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini berkenaan dengan reseptif dan ekspresif. So, sampai situ saja perkongsian kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan slot 30 minit bersama terapis. Bersama dengan, kita tunggulah siapa ya seterusnya. Dengan topik apa, kita tunggu poster. Kita tunggu poster. Kita ada... Otis Surya. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya dari tadi. So, kita jumpa lagi.